cerita je, nanti boleh buat. Sebab kalau ada TV kat rumah, Mestilah ada TV. tu dia, TV ada. Azlan dah sabar. Azlan bagi tahu tu. TV. Itulah yang suruh aku sambut TV. Sambung TV tu buat anak lah pula Ustaz weh. Ada. Okey, yang ini sebenarnya monitor saya hari tu PC rosak, monitor ada. So, guna monitor je. Monitor PC lah tu. Ya, monitor PC. Alah. Okay. Ada nama itu PC. Ustaz ni yang kat bilik guru hari tu siapa ambil? Kawan ni. Ya, kawan ni. Kawan ni manja dalam dia. Matematik. Ya ni bukan. Tu matematik ambil. Matematik ambil. Alamak, kalau tahu nak boleh guna gini aku ambil. Yang ini saya sambung dengan kabel dia masuk sini je. Kabel tu masuk dekat laptop saya. Okey, boleh saya mula. Cara dia macam mana? Itu baru dia punya alat. Ya? Yang pertama, okey, saya tengah mengklik yang sini. Saya tengah klik saya punya ni. Okey. Saya tukarkan paparan ni. Nampak? Okey, dekat skrin. Cuba tengok dekat skrin saya. Saya nak cerita dulu. Okey, tengok dekat skrin PowerPoint. Jangan tengok pada saya punya tu lah. Okey. So sekarang ni pada saya punya PowerPoint adalah berkenaan tentang apa yang saya nak saudara-saudari semua buat lah kan. Anda-anda buat. Yang pertama adalah second monitor. Yes, second monitor. Yang kedua mestilah kabel VGA. Tak ada kabel VGA, tak bolehlah masuk dia punya kabel. Okey, tapi kalau misalnya kata dalam laptop tu tak ada VGA port, pakailah HDMI. Okey. Pakai HDMI. Betul lah, laptop saya tak ada. Apa yang tak ada? Tu yang kabel VGA tu. Okey, ada HDMI kan? Ada. TV pakai HDMI. InsyaAllah kalau TV pakai HDMI bermakna kalau TV pakai HDMI bermakna pakai laptop punya ni lah, laptop HDMI. Ini saya cerita monitor saya ni guna VGA kabel. Okay. Yang tutup tu mari ni. Sorry. Tak apa, saya nak tutup tadi. Okey, ingat kita sebagai host boleh mutekan semua orang. Tak ada masalah. So, saya nak sharekan keperluan yang ada untuk sesebuah extend monitor ni adalah benda ni. Okey. Sekarang ni saya nak tunjuk macam mana bila dah ada keperluan-keperluan ni. Jadi saya nak tunjuk pula macam mana nak buat. Okey, setting dia. Okey. Boleh nampak kan? Yang ini saya nak cerita bermula daripada setting dia. Okey. Yang pertama sekali buka setting. Setiap komputer yang saya punya ni Windows 10. Okey, Windows 10. Buka pada display. Bila dah apa tadi? Monitor kita dah bersambung dengan kita punya port sama ada HDMI ataupun VGA kabel dah bersambung, maka kita masuk dalam sistem. Okey.
di sini kalau sebelum ni dia berada pada duplicate disk display. Maknanya monitor 1 dan monitor 2 akan memaparkan benda yang sama. Tetapi saya dah letak extend disk display. Saya letak extend disk display. Pilihan yang ini. Okay. So saya klik yang extend display. Maka untuk saya semak, identify yang mana monitor 1, monitor 2. Sebab kita nak pandang kanan dan kiri ataupun kita nak drag macam mana. Okay. Drag ke kanan, ke kiri, kita nak identify. Okay. So, boleh tengok dekat saya punya apa nama akaun yang satu lagi. Okay. Saya akan drag nombor satu, saya akan tunjukkan identify dia. Okay. Yang paparan ini adalah yang saya tunjuk ni paparan yang pertama. Yang sini. Yang di sini nanti dia akan jadi nombor 2. Okay. Nampak sekali lagi. Paparan yang di kanan satu, yang di kiri. Yang di kiri ni tadi. Sekali lagi. Yang di kiri satu, yang di kanan adalah nombor 2. Okay. Dia kanan dan kiri. Jadi, bila kita pandang satu, pandang 2, senang mudahnya bila kita nak pandang kanan dan kiri, tujuannya adalah untuk drag and drop. Okay, saya tunjukkan. Sekejap. Ada murid baru masuk. Okay, sekejap. Okay, sekarang ni lihat pada akaun saya yang kedua, bukan yang tengah saya present. Okay. Di sini adalah setting, bahagian display. Okay. Identify, ini satu dan ini yang kedua. Ini monitor kedua. Sekarang ni saya akan bawa paparan ni ke sebelah sini. Sebab kita tahu yang ini ke kanan. So, senang mudahnya. Tekan aja dekat atas ni. Tengok dia bergerak. Sekali lagi. Tekan di atas ni. Saya akan tekan dan drag. Saya akan tarik. Saya bawa ke kanan. Lepas tu saya lepas. Okay, dia berada di kanan. Magic kan. Sekarang paparan yang ini paparan saya jimit. Ini paparan display kat sini. Saya tukar. Okay, sekali lagi. Saya klik dekat atas ni dan klik mouse. Tekan tanpa lepas. Right click button. Tarik ke sini. Dia macam ada dua skrin yang sama je. Dia just drag and drop. Klik. Tarik. Lepas. Nampak di sini? Di sini dah hilang. Magic. Hilang. Okay. So paparannya kita boleh tarik dan tarik dengan menekan bahagian atas sekali. Okay, yang itu nanti boleh cuba jaya lah. Itu cerita dia. Alright. Kegunaannya nanti saya nak kongsi apa tujuan dia banyak sebenarnya. Okay, so setting yang ini dah selesai. Kita tutup. Baik, sekarang ni tengok balik pada skrin asal saya yang saya present. Okay. Okay.
Baik. Sekarang ni skrin yang asal. Okey. Baik, paparan yang ini di sebelah kiri. Okey, paparan di sebelah kiri. Yang sebelah kanan saya akan masukkan balik paparan ladap. Okey, ni paparan kanan. Paparan kiri. Sekarang ni lihat pada paparan sebelah kanan saya tadi yang saya tunjuk. Okey, so saya ulang sekali, keperluan second monitor. Yang kedua, kabel VGA ataupun HDMI. Yang ketiga, port VGA ataupun port HDMI. Oh, KP baru masuk. Lambat KP. Okey. So maknanya ni keperluan-keperluan yang perlu ada pada setiap guru yang nak gunakan extend display ataupun extend monitor. Okey. Okey. Setakat tu, ada apa-apa soalan tentang keperluan dan setting dia? Ustaz, kalau tak ada second monitor tu macam mana? Tak ada second monitor, tak boleh nak cerita lah. Jadi kalau tak ada second monitor, pakai TV. TV pun boleh. Okey, ni cerita pasal second monitor sebab paparan kita agak menjengkelkan kalau kita guna satu monitor je dan dia agak kecil. Kita nak cerita pasal second monitor ni sebab bila kita nak melayan murid, kita hanya pandang kanan, pandang kiri. Pandang kanan, pandang kiri. Okey, sebelah kiri kita punya monitor monitor yang kita boleh memantau nama murid yang ada, memantau chatting kan, yang kita akan handle nanti, dan mute ataupun apa jugalah kita sebagai host, admin untuk kita kontrol kelas. Sebelah kanan tadi tu, monitor sebelah kanan, kita nak kontrol kita punya PowerPoint ataupun soalan-soalan yang kita nak buat. Alright, saya bagi contoh. Kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya nak bagi contoh. Macam mana kita nak menggunakan dengan lebih menyeronokkan. Tak adalah kita nak klik butang sana, klik butang control. Saya rasa semua faham tu. Jadi, kalau tak ada apa-apa soalan tentang itu, peralatan kena usahalah. Peralatan kena usaha. Saya share je. Tapi kalau nakkan barang, saya boleh carikan lah. Okey. Kalau tak ada soalan, saya boleh teruskan kepada perkongsian. Macam mana, kenapa saya nak cerita pasal extend monitor. Kan? Sekali lagi saya tegaskan, extend monitor untuk kita rasa seronok mengendalikan kelas. Apa yang saya rasa saya nak share. Kan? Sebab apa yang saya fikirkan, saya dah try dan saya nampak. Dan saya nak share pada kawan-kawan semualah. Kan? Jadi, apa yang saya nak share ialah bila... Sekejap Ustaz ni. Ya. Kalau kita guna laptop dan kita sambung dengan telefon, boleh ke buat macam tu? Oh, tak boleh. Tak boleh, dia kena PC boleh. ya? Tak, bukan PC, monitor. Monitor, dia kena monitor. Sebab dia bertindak sebagai pemapar. Dia bukan okay. Kalau handset, dia ada sistem dia. So
kita tak boleh nak connect. okey. Kecuali kalau guna handset dua. Itu yang saya kata hari tu. Saya guna satu laptop atau satu PC, satu account, satu apa ni? Satu account, satu data. Data. Okey, sekarang ni saya dah tunjuk yang awal-awal tadi, saya tunjuk kanan kiri. Sekarang ni akaun yang saya gunakan untuk saya tunjuk tadi saya tutup. Okey, saya tak nak dah. Sebab saya kata saya guna satu data, satu apa. Okey, yang saya share itu hilang dah. Alright, dah boleh nampak kan kanan kiri saya punya situasi dalam bilik saya ni yang serabut. Okey, baik. Jadi bila saya ada dua monitor yang kita boleh pantau, sebenarnya monitor dua ni senang memantau. Bukanlah kalau tak ada benda ni tak boleh nak mengajar. Tidak. Cuma penggunaan chat sebagai medium interaksi. Itu saya nak share yang pertama. Okey, sekarang ni semua orang saya nak berada pada ruangan chat nanti bila saya buat soalan. Okey. Dan mula menjawab bila saya bagi arahan. Jangan macam budak-budak lah. Saya belum mula dah ada yang chat. Tapi itu sebenarnya menyeronokkan kita. Sebenarnya kita boleh kendalikan sebab kita nampak apa yang ada depan kita dan apa yang kita tengah paparkan. Macam ni lah. Okey, objektif dia adalah interaksi dua hala dapat diwujudkan. Sebab kalau dalam program chat je pun boleh buat interaksi sebenarnya. Bukan setakat kita nak bersembang tetapi kita nak mewujudkan dua hala, interaksi dua hala. Murid aktif akan dapat diwujudkan, yang itu dapat menyelesaikan masalah standard 4 dalam SKPMG 2. Okey, selesai sebenarnya masalah dalam SKPMG. Kalau misalnya kata dipantau minggu depan, itulah ceritanya. Kalau dalam GM, antaranya murid aktif. Sebab kita nakkan murid aktif, bukan murid pasif, murid mendengar je. Jadi kriteria murid aktif ada dalam standard 4. Kalau dia orang guna pemantauan, guna borang tu, insya-Allah selesai. Okey? Jangan kita je yang bercakap. Alright. So, penggunaan chat sebagai medium interaksi. Okey? Okey, apa dia? Okey, ni bahagian ceritanya lah. Ni interaksi yang boleh kita gunakan dalam chat. Rasanya semua orang tahulah. Yang sini chat ni lah. Kita boleh type. Maknanya kalau misalnya kata kita nak dia orang mula, kita tekan mula. Maknanya kita bagi dia guideline. Bukan dia orang ikut suka. Kita yang kontrol kelas kita. Okey. So maknanya kita tekan chat kat sini. Kita type perkataan mula. Budak-budak menjawab lah. Jawapan A, B, C ataupun 1, 2, 3. Alright. So sekarang ni soalan kuis. Saya nak semua orang participate. Okay. Partisipannya adalah anda-anda semua. So participate, buka dalam chat. Tapi dalam masa yang sama, okay, tengok soalan kuis. Mula bila saya bagi arahan. Mula. Saya akan tekan kat sini dekat chat ni. Saya akan klik mula. Sekejap mula. Okay. Bila mula je, barulah murid ataupun anda semua mulakan jawapan tu. Saya akan bagi masa 10 saat ataupun beberapa saat yang sesuai. Okay, baik. Sekarang ni soalan dia. Okay. Minta semua tolong jawab dalam chat. Okay. Okay. Saya pandang kanan, saya pandang kiri sebenarnya. Saya punya paparan ni sama dengan tuan-tuan. Okay. Mula sekarang jawab. Okay. Sila type di ruangan chat jawapan, tunggu arahan mula pada ruangan chat sebelum menjawab. Kita bagi arahan biar budak jelas ya. Jangan kita cakap je tapi biar ada dia punya itulah slide membantu kita untuk menambah. Okey, type 1 atau 2, 3. Kali ni saya nak anda semua type 1, 2 atau 3 sebab jawapan ada 3 sahaja. 1 atau 2 atau 3 yang betul. So, jawab soalan ni mula.
Saya dah type dah tu, mula. So minta tolong semua orang jawab. Tengok, dia dah ada interaksi dua hala sebenarnya. Walaupun kadang-kadang kita risau budak ada ke kat dalam ni, ada ke tidak. Kita boleh tengok siapa yang berinteraksi dengan kita, dialah yang ada dalam tu. Kita dah tahu. Dalam masa yang sama kita rekodkan tadi. Okey, untuk pengetahuan semua, dalam record bukan setakat video, tetapi chat pun dia akan record sekali dan dia akan masukkan dalam email kita. Kan? Jadi kita kalau misal kata apa, kita layan je dulu. Nanti kalau nak check, nanti kita tengok email kita dalam ruangan chat tu ada, bersama dengan rakaman. Alright. Maknanya kalau kita nak tahu, ini adalah orang-orang yang join. Saya boleh agak lah siapa yang ada dalam ni kan, ataupun yang tak ada kat sini kira macam malu-malu lah nak menjawab. Okay, so kita pun sekali pintah lalu bila kita tengok ruangan yang di sebelah kanan ni, dalam ruangan chat, kita scroll. Okay, kita pun tahu masa tu dah tamat. Kita tekan tamat. Sebab apa? Saya nak pisahkan antara soalan 1 dengan soalan 2 dengan perkataan tamat. Okay, itu. Bila dah ada tamat, maknanya budak tak boleh jawab. Kalau ada budak yang menjawab, contoh. Okay, minta Don tulis type nombor 2 dan hantar. Nak bagi contoh je, contoh. Okay, ini contohnya budak yang, bukan budak lah, macam kata peserta yang menjawab lepas saya tekan, okay tamat. Dia jawab juga. Jadi kalau dia jawab, maknanya dia kata dia terlewat sebab dia hang, dia lag ke apa ke, kita terimalah. Okay, tak apa. So maknanya kita nak tengok dia punya penyertaan. Kita sekadar untuk dapat memantau. Kita tak boleh nak kontrol dia punya line. Itu cerita dia. So itu yang pertama. So tengok interaksi dia kan. So kita pergi soalan yang kedua. Ustaz ni, Ya, saya. kalau budak orang ramai macam mana nak kira tu, kena scroll naik atas lah. Sebenarnya tu sebabnya saya kata soalan biar jawapan mudah. Jangan ada jawapan dia type Nabi Ismail ataupun Nabi Muhammad. Kita tak nak yang tu. Kita mudah melihat nombor ataupun ABC. So kita dapat tengok bila kita scroll dengan lajunya pun, kita tetap akan kita akan ternampak budak yang nombor 1. Contohnya kalau misalnya kata dari kalangan peserta ada nombor 1, kita akan nampak. InsyaAllah. Sebab nombor 1, 2, 3 tu simple. Jawapan yang simple membantu kita untuk melihat secara purata. So kita melayan budak tu, jangan buat soalan. Kita mengajar dan sambil menyemak kan. Siapa yang kita rasa macam salah dia jawab. Contohnya Waharizan jawab 1. Kita boleh nampak nombor 1 tu. Kan? Jadi dia tak ada, rasanya insyaAllah tak ada isu sebab mata kita ni boleh melihat benda-benda yang simple tu. Nampak je lain kan? Kita tak tengok nama budak pun. Kita tengok nombor je. Bila kita tengok nombor, kita mesti nampak. Kan? Kalau saya lah, saya boleh kenal pasti nombor mana yang tak ada yang tak kena dan kita tengoklah nama dia. So kita tegur. Dalam masa yang sama, budak lain akan rasa macam, tak boleh buat salah. Salah, tegur. Tapi bagi budak yang betul, dia mesti akan buka dia punya mic dan sebut, yeay, betul. Dia akan buka dia punya mic. Dia rasakan kegembiraan dia. Biar, tak apa. InsyaAllah. Yang penting arahan awal kita mesti disiplinkan dia orang. Azran baru masuk, okay. Yang penting ialah disiplin budak kita mesti kawal daripada awal-awal dulu. Jadi budak faham dah apa yang kita nak, apa yang kita tak suka dan apa yang kita suka. So rasanya tak ada isu yang tu kan. Scroll je lah, ambil masa 1 jam kot kalau AQ tu. Wow. Kita buat paparan ataupun soalan dalam slide ikut kita. Kalau kita rasa buat sikit, kita layan budak panjang. Kan kita pandai sembang. Jadi kita sembang dengan budak, tak salah. So kita membantu dari segi menyelesaikan masalah. Kalau soalan mudah macam ni, okey. Okey, boleh jawab. Kalau tiru jawapan di atas. Baik. Dalam masa yang cepat,
tak ada masalah lah. Kena senang kata orangnya sebab kita mengajar. Budak dalam kelas pun dia meniru juga. Normal. Tak apa. Kita mengajar sebab kita bukan nak sangat untuk apa ni namanya? Mengambil dia punya markah. Kita boleh ambil soalan ni balik, masuk dalam quiz. Jadikan dia dalam GC. Jadi ada kesinambungan GC dengan kita punya ni. InsyaAllah macam tu. Kan? Pandai-pandai kita lah kan. Jadi kalau nak ambil untuk sebagai PBD, ambil dekat GC. Ini sebagai itulah belajar, budak belajar. Jadi budak seronok, dia akan ikut dan terus ikut. Okay? Kalau tak ada soalan, saya bagi soalan yang kedua. Tak ada? Okay. Okay, seterusnya. Soalan yang kedua. Baik. Saya tekan mula. Jangan mula dulu. Saya tekan mula. Baru jawab. 10 saat dari sekarang. Sila klik dalam ruangan chat. Bagi peserta yang baru masuk, klik dalam ruangan chat. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tamat. Siapa yang last kali? Hour. Okey, saya bagi contoh. Baik. Jadi, ini adalah contoh lah orang yang lambat kan. Okey. Jadi, bila ada kan jawapan-jawapan yang kita nampak, kita scroll, kita boleh nampak dengan jelas. So, ni kawan-kawan kita yang bagi jawapan contoh yang salah. Contohnya, Hawa buat salah. Sebenarnya jawapan dia adalah mat sila qasirah. So, kita kat situ kita kita bantu dia. Dan kawan-kawan murid tu dia akan tengok, oh, yang ni salah, yang ni betul. Okay, ada yang jawab 3. Itu kita semua kita bagi tahu, kita terangkan. So, ambil masa panjang. Soalan pendek tapi cerita panjang lebar. Pandailah. Kan? Kita kan cikgu. Jadi, itu cara dia. Cara kita nak handle. Walaupun benda ni bukannya interaktif yang hebat, tapi benda ni ada, kita guna. Cuma nak kena tambah monitor je. Kanan, pandang kanan. Kiri, pandang kanan. So, kita tak ada nak klik tab baru, klik tab sebelah. Macam itulah maksud dia. Okay, itu dia cerita dia. So soalan seterusnya. Soalan saya tak banyak sebenarnya, tapi itulah. Sekarang saya jap, jangan mula lagi. Saya belum kata mula. 10 saat dari sekarang. Okay, kan maksudnya siapa yang participate maknanya dia orang yang ada dekat situ. Maknanya budak tu dia tak pergi melilau, pergi tempat lain. Dia maknanya dia fokus kat situ. Kalau dia terlambat ke, itu maknanya line dia tak cantik. Benar kan? Okey, 3, 2, 1. Tamat. Okey, orang yang terakhir tak ada maknanya. Tak ada yang lag lah, maknanya line cantik. So, bila kita scroll ke atas, okey. Kita boleh tengok siapa yang tak menjawab, siapa yang tak sempat menjawab. Maknanya kita boleh tengok. Contoh kat sini. Okey, orang yang first jawab, Hawa. Kita pujilah, Hawa. Bagus. Dia laju. Dia tengok je dia boleh jawab dengan pantas. Kan? Puji. Puji-pujian tu penting dalam SKPMG 2 tu. Pujian, dorongan, penting. Contohnya kalau yang lain, yang lain betul. Walaupun lambat jawab, contohnya Azhar lambat jawab, tapi sebenarnya dia fokus. Yes, tak apa sebab janji dia orang join. Betul tu. Tak. Yang penting kita layan budak rasa macam dia dihargai. Itu yang penting. Okay? Lambat ke apa ke, kita kena puji juga. Okay. Soalan pendek tak banyak tapi itulah keseronokan dia tu. Okey, sekarang soalan. Jap, jangan jawab. Itu sebenarnya itu adalah teknik teknik kita melayan ataupun okey, mula sekarang. Jawab. Aduh.
excited sangat sampai macam itulah, maksudnya bila kita terlampau gembira sangat melayan murid, jadi kadang-kadang kita overreacted. Sorry lah kalau ada bunyi-bunyi yang tak sepatutnya, tercabut. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, tamat. Okay. Right. Contohnya Mas dia lambat sikit. Tak apa Mas. Mungkin sebab yalah saya kira tadi terlampau laju ke apa ke. Baik, orang yang pertama masih lagi. Puji orang yang pertama tu. Maknanya puji-pujian tu kenalah ada gaya, jangan sampai menyakitkan hati orang yang last sekali kan. Orang yang last sekali macam tu. Yes, kena bagi token dia. Token dia tu je lah kan. Puji. Okay. Rasanya Awa dah sihat kot Saya pun lupa nak tanya. Awa sihat dah kan? InsyaAllah hari ni pergi swab test kedua Ustaz. Tolong doakan saya, anak saya, anak saudara saya. InsyaAllah petang ni yang swab test kedua. Ya, insyaAllah lah. Harapnya tak ada apa-apa lah. Kan? Amin. Okay. Kita semua dalam ni kita doakan. Baik, saya teruskan lah. So soalan-soalan tu apa sahaja kan, kita tengoklah kan. Jadi apa-apa sahaja yang kita buat adalah okey, sebelum kita pergi live quizzes. Ini yang mencabar. Ini live quizzes ni adalah untuk yang advance sikit. Yang tadi apa yang ada kita gunakan. Iaitu chat. Okey. Cuma kita kena buat slide. Itu je lah. Okey. Ada soalan ke? Azrael rasa macam nak bercakap. Okey, tak apa. Jadi maknanya sekarang ni kalau dah faham, saya nak pergi kepada live quizzes pula. Okey, live quizzes ni kita punya interaktif. Macam tadi juga, okey, live quizzes tu biar letak sebelah kanan supaya kita boleh handle. Kita nak kita punya paparan meet kita tetap berada di kiri, pada monitor 1 dan pada monitor 2 sama juga macam tadi, kita nak letak kita punya slide. Kali ni kita letak kita punya live quizzes. Okey. So kalau dah faham tentang yang tadi, rasanya mudah je untuk yang chat. Yang penting slide kita sediakan sikit soalan, soalan sikit je, tak ada masalah. Tapi yang penting momen dengan budak interaktif kita yang buat. Okay? Walaupun tak interaktif sangat. Tak adalah nak guna board, jam board, apa-apa board. Tapi itu je dah memadai. So, kalau tak ada soalan, saya nak pergi kepada quizzes. Yang ini dia agak tricky sikit. Okay. Ustaz, jap nak tanya. Saya macam quizzes tu kita buat. Kenapa ada setengah murid tu dia tak boleh masuk, dia kena join dulu. Ada setengah tu dia boleh masuk terus je. Okey. Bila cerita pasal teknikal ni kena bagi paparan Tukar sikit. Yes. Ke sebab saya setting masa buat quizzes tu, dia jadi budak tu yang kena masuk kod dia kan. Ada setengah tu masuk terus gitu je. Okey. Dia macam ni. Ada Itulah banyak bila buat live macam ni, saya masuk link masuk kat ruangan chat dia orang jawab. Jadi macam kalut sikit lah nak jawab yang budak yang tak boleh tu. Oh, maknanya pernah buat live quizzes lah. Saya memang selalu setiap kali kelas memang akhir tu saya akan bagi quizzes, dia akan jawab terus masa tu. Tu yang jadi budak ada 2-3 orang yang tak boleh nak join tu. Macam kalut sikit lah. Lepas tu saya cakap lah nanti kalau tak boleh masa ni pun saya masukkan dalam GC, jawablah dalam GC dengan parent ke apa kan. Okey. Sebab tak erti nak jawab macam mana dia orang tu jadi macam tu kan. Alright. Kebarangkalian dia menggunakan sebab kita jana menggunakan MOE. Kebarangkalian lah. Kalau salah betulkan saya. Kan? Sebab bila
partisipan yang tidak menggunakan email yang sama, kebarangkaliannya tak boleh nak join. Tapi kalau kita selalunya bagi nombor kod dia tu, dia tak ada masalah. Sebab kalau live quizzes ni, dia live. Kita bagi link, kita bagi nombor tu lah, kod tu. Kan? Rasa tak ada masalah. Tapi nanti cuba lagi. Rasa boleh kot. Saya itulah dia orang dah tulis kat chat tak boleh masuk. Alamak, sudah dah lah. Tapi memang macam itulah ada. Tapi saya bagi je link setiap kali habis kelas kan. Dalam 10 minit sebelum kelas habis tu memang saya bagi quiz saya. Okay. Bila live quizzes maknanya kita memantau dia orang menjawab lah. Siapa yang dapat dapat jawab dulu macam tu kan. Dia nak dapat ranking lah. Dia akan keluar nama tempat kita buka je yang quizzes yang yang bahagian report tu kan. Dia akan keluar auto. Saya tengoklah siapa naik. Lepas tu dia orang duk petikai. Kenapa saya betul semua? Kenapa nama saya duduk kat bawah, nama duduk kat atas? Saya pun tak boleh tahu kenapa jadi macam tu. Sebab semua betul 15 belaka tapi kenapa nama tu naik ke atas? Okey. Itu sebenarnya ranking dia tu adalah masa, sebab bila quizzes, live quizzes, terutamanya. Yes. Live quizzes ni, siapa yang jawab dulu, dia akan dapat markah banyak daripada orang yang jawab lambat. Itu sebabnya siapa yang dulu, macam tadi saya cakap, saya puji orang yang dia jawab dengan cepat, dia dah berada di atas. Tapi kali ni siapa yang dia dapat jawab dengan betul, markah dia banyak dibandingkan dengan budak yang jawab lambat. Maknanya quizzes tu dia siapa cepat habis contohnya dia naik ke atas tu, dia betul semua. Yes, nanti kan. Maknanya kena beritahu murid macam tu lah, siapa jawab cepat betul semua dia akan ranking ke atas. Okey. Live quizzes sebenarnya kita monitor, budak boleh tengok siapa yang ranking ke atas ke bawah secara live. Kita tak perlu nak tengok, dia akan paparan tu. Kita macam buat dulu. Report tu Ustaz buat macam share screen je. Okey, tak apa, nanti kita cuba tengok dulu. Adakah yang sama dengan apa yang saya nak sampaikan? Okey, baik. Ya, saya share yang ini, nanti tolong tengok. Okey. Nanti klik pada butang pada butang dekat kawasan chat sorry, tertekan dia lain. Okey, dekat chat saya sharekan untuk join ataupun buka tab baru. Kalau pakai komputer, buka tab baru. Okey, buka tab baru, nanti masukkan dia punya nombor ni kan. Okey, saya share dalam chat quizzes.com join. Ini umum. Sebagai student, dia akan masuk dalam sini secara umum, bukan direct. Sebab saya tak bagi nombor kod lagi. Okey, nanti nombor kod tu akan dipaparkan. Okey, saya tunjuk macam ni. Okey, sekarang saya pergi dekat, ini paparan quizzes. Paparan quizzes. Saya present jap. Your entire. Okey. Baik, semua boleh tengok, boleh nampak. Okey, ni quizzes saya lah kan. Okey, quizzes saya hari ni saya nak ambil matematik je lah kan. Yang agama okey. Saya nak buat start a live quiz. Okay, start a live quiz. Okay, saya pandang ke kanan. Sekarang ni saya pandang ke kiri sebab saya tengah tengok partisipan buat apa. Okay, saya boleh tengok, memantau orang-orang yang ada dalam sini. Kalau dalam kelas saya nak tengok muka-muka budak tu, saya cakap okay, kan, sihat ke, Cik Salwani, nampak
segar hari ni kan. Tu baju hijau macam tu lah maksudnya. Jadi bila saya tengok kanan, tengok kiri saya nampak budak, tengok kanan. Sekarang ni saya tengok kanan. But dalam masa yang sama saya dapat tengok dua benda. Okay, sekarang ni saya pergi dekat kalau kita dah siap dalam My Library, okay, ni saya dah sediakan tadi. Contohnya start a live quiz. Okay. Sekejap. Dia punya ting-tong. Okay. Alright. Sekarang ni saya ambil start a live quiz. Okay, ambil klasik. Okay. Saya ambil klasik. Okay. Saya pilih klasik ni. Tapi sebelum tu, name factory ni kadang-kadang ada yang tertekan. Okay. Macam ni. Tak nak. Kita uncheckkan ataupun kita kelabukan dia. Tak nak. Okay. Baik, sekarang saya klik classic and continue. Sebab kita nak buat live tau. Kita bukan nak bagi assign. Tak. Kita tak bagi link. Kita bagi link yang umum. Okay. Link yang dekat chat adalah umum. Okay, sekarang ni klik dekat link chat tadi tu. Okay, lepas tu klik butang join, tekan kod ni. Saya nak tengok dekat paparan saya ni akan keluar nama. Guna nama, jangan nama pelik-pelik Nama anda sendiri. Nama sendiri. Okey. Saya sedang menunggu. Kalau tak boleh, tolong bagi tahu kat saya. Alright. Saya tengah tunggu. Fathia. Saya boleh tak Ustaz? Keluar tak? Belum masuk lagi. Yang ada baru Fathia. Okey, syukur. Nak kena tekan start ke? Start lah. Sebagai student dia kena start. Yes. Yang mulakan saya. Sekarang ni ingat saya admin. Saya lah nak start. Belum mula lagi. Masuk je. Oh, okey. Masuk. Come Tak on. jadi murid. Kod. Okey, kod saya letak atas balik. Lupa. Okey. Klik kod tu. Itu yang kita nak tunjukkan. 993-450. Lepas tu tekan start. Saya akan mulakan bila semua dah join. Macam tu. Okay. Sebab link ni sebagai student. Link student ni. Try. Yes, dah ramai. Okay. Azrael, where, me. Siapa me tu? Marini. Cepat. Saya nak start. Macam tu. Okay. 9. Siti. Fathia, Akmal, Wan, Marini. Okay. Baik. Jadi makna ada 9 partisipan. Okay, saya kira sampai 5, 4, 3, 2. Okay, ada siapa-siapa yang tak boleh masuk ke? Bagi tahu kat saya kalau macam ada dia tak boleh masuk. Okay. Kalau tak ada masalah. Mas, mana Mas? Mas dah masuk belum? Oh, Mas tu me. Okay, me tu Mas. Okay. Dia sebut nama Salmi juga Okay. Okay, next. Hawa, boleh masuk ke Hawa? Selamat datang ke sini. Dah Ustaz. Hawa, nama siapa? Siti Perfect. Ya. Oh, okay. Ingatkan tak boleh masuk sebab tadi tulis. Okay.
Ada. Jadi maknanya sekarang semua dah masuk. But kita akan start. Okay, start live quizzes ni sekarang. Okay, jawab. Saya nak tengok siapa yang cepat. Dia kata tengok lah. Saya boleh tengok dalam monitor saya. Tengok. Dah laju. Akmal sedang mendahului. Wan. Okay, Siti nombor 3 sebab dia lambat. Okay, macam tu lah. Kita jadi orang, saya sebagai pengulas, macam pengulas sukan. Siti sedang mendahului. Oh, tidak. Didahului oleh Wan. Kan? Siti dapat tempat kedua. Oh, tidak. Dipotong oleh Wan semula. Nampaknya dia orang berdua sedang bersaing. Macam itulah. Kalau tengok dalam leadership board tu dekat paparan saya, itulah yang saya nampak. Jadi saya ulas kat situ je. Nampaknya Siti masih lagi mendahului. Ya, Fatihah kena hati-hati menjawab, ada yang salah. Berhati-hati, jangan nak cepat. Tapi jawab dengan betul. Macam tu. Itu kita sedang mengulas apa yang berlaku. Ya, tahniah Akmal. Dia cuba untuk memintas tetapi Wan masih lagi dapat nombor 2. Oh, Fatihah. Maka, dipotong lagi. Macam tu lah. Okey, cepat. Ada masa lagi. Ya, kan seronok tu. Siti mendahului. Ya, dia ikuti rapat oleh Wan. Akmal mendahului Wan. Wan ketinggalan. Macam tu. 3 orang ni semua jawab dengan betul. Tapi, yalah. Sebab siapa dulu dia dapat markah lebih. Ya. Syukur dah stop setakat itu je ke? Teruskan. Salwani masih lagi tempat yang ke-8 nampaknya. Bila nak teruskan ni? Okey, Siti dah habis jawab semua soalan. Matanya 10,550. Adakah dia masih unggul pada tempat yang pertama? Masih lagi. Akmal setakat ni tempat yang kedua. Kurang sikit markahnya. 75. Ya. 28. Teruskan. Hantam je lah. Tak payahlah kira sangat tu. Dengar. Orang lain mute dia. Okey. Mari ni mendahului. Tahniah. Siti dikalahkan. Asyik. Ya, setakat ni 2 tempat teratas sudah diperolehi. Yeah. Kita tunggu lagi 2 orang. Untuk menghabiskan. Cepat Wani. Cepat je. Mana cepat Wani? Ada lagi tu. Habis dah soalan. Sudah. Nombor 9 lagi. Azran sedang mendahului Wani berada di tempat terakhir. Nampak gayanya. Okey, kita tamatkan. Kita pun tekan N. Tengok saya habiskan benda ni. Tengok pada paparan saya tekan N. Are you sure you want to end? Saya klik N. Yes. Tengok. Paparan ni dia akan keluar. Nampak? Jadi yang juara mendahului adalah Marini. Yeay. Second Siti dan yang ketiga Akmal. Jadi ini lebih interaktif.
secara live. Yang ini adalah markah yang kalau kita nak tunjuk. Okay? Tunjuk. Okay? Ini. So Tak kita tak pernah payah lagi. nak Ustaz print. tak pernah lagi buat live macam ni. Oh patutlah anak Yes. semua duduk buat matematik semua tu. Oh tak bagi link je. Tu apa? Tu masuk dalam ni je. Ya. Kalau jawab soalan mesti Kak Marini guna kalkulator. Jangan. Weh. Dia tu bijak tu. Tak Ustaz, saya tak guna kalkulator Ustaz. Tak tu. Wan Harizan mengutuk tu. Cuba baca. Okey. Tak ada. Orang-orang bijak ni. Dia memang macam tu. Laju. Kan? Tambah-tambah lagi kira duit. Masuk. Dia kira duit je. Okey. So maknanya ini adalah cara secara live. Bukan kita bagi link terus dia buat. Tidak. Kita handle. Kalau nak bagi link yang dia orang buat dekat GC, itu link yang lain. Tapi kalau live quizzes kita bagi dia code. Okay? Tak apa, jangan gaduh. Mari ni. Nanti PM tepi dengan Wan. Okay. Kalau haus, minum air dululah. Ustaz ni, tunjuk semula buat live ni. Mula-mula tadi macam mana? Okay, saya buat lagi sekali. Tengok betul-betul Right. Yang ini kita exit. So kalau nak ulas ke apa, dah habis boleh ulas. So sekarang okay. Yang penting kalau nak buat live quizzes, buka, kita mesti kena share untuk presenting. So presenting, share kita punya window. Okay, itu yang penting. Jangan lupa yang itu. Jangan kita buka kita punya paparan tapi kita tak share. Sebab budak nak nampak apa yang berlaku dalam kita punya quiz. Tak apa, dia main, dia tak buka tengok pun tak apa. Yang penting kita tunjuk nombor kod. Okay, soalan saya cari dekat library. Okay, soalan dalam library. Okay, contohnya saya bagi soalan ni lah ni Jawi, Hamzah, kedudukan Hamzah. Alright. Okay, kedudukan Hamzah. Start a live quiz. Okay, start a live quiz. Ustaz, jap. Ni soalan ni dalam library yang Ustaz dah simpan lah ni? Ini saya punya. Kalau nak cari yang lain, search. Dekat search. Tapi bahayanya bila kita search terus buat gitu, kita tak semak dulu, takut soalan tu tak kena, tak tepat. Jadi agak annoying lah. Jadi kena. Super Meat SK Kuala Kerah. Betul-betul. Ada Mizi. Lambat masuknya. Alright. So start live quiz. Pastikan kita punya bahan. Supaya kita dapat kontrol kelas tu dengan lebih baik. Okay. Start live quiz. Ambil klasik. Ambil klasik. Kemudian klasik yang ni. Pastikan ini je, name factory. Sebab saya tak nak name factory ni dia bagi nama pelik-pelik. John lah, apalah kan. Dia nama yang dia bagi sendiri. Okay. Tapi kalau yang saya tunjuk tadi tanpa name factory, tanpa name factory ni, dia akan minta murid, partisipan untuk type nama yang betul. Kita pun dapat kenal pasti siapa yang macam tu. Cuma kita kena ambil tahulah siapa yang tekan me saja, siapa yang tekan Siti. Kita kena kenal pasti siapakah orang itu. Kalau boleh guna nama sebenar sebab kelas kita ada ramai sangat. Ada 35 orang, ada 40 orang. Minta dia orang tulis nama sebenar. Tanpa bin pun tak apa. Okey. Lepas tu yang lain-lain tak payah kacau, terus je continue. Tekan continue, dia akan keluarlah kod ini. Dalam chat pastikan ada link tadi tu. Link tadi tu sebenarnya link umum.
link umum sebagai student. Nanti boleh copy link umum tu untuk mulakan live quizzes. Okay? Ya. Mizi awal masuk tapi dia tak participate, dia tak main. Ustaz ni, Yo. link umum tu ambil mana? Tadi dekat chat tadi yang saya tunjuk tadi tu. Kalau kita nak ambil kat murid, nak bagi kat murid, contohnya tak buka yang ni lah. Ambil kat mana? Okey. Okay. Link tu suruh budak type dekat Google, search Google, quizzes, join. Biar dia join. Wah, quizzes join. Quizzes. Type yang quizzes, lepas tu cari yang join quizzes as a student. Okay. Kalau malas, kopi yang saya bagi tadi tu, memang link tu adalah untuk student. Dia akan buka umum punya. Ya? Betul lah yang link Ustaz ni bagi tadi ya? Link tu siap-siap simpan dalam kita punya Telegram, sebab Telegram dia mudah sikit. Save dalam Telegram yang bahagian save messages. Nampak tak save messages? Okey, ada. Dekat situ, save kat situ. Okey. Okey. Save dekat save messages. Okey dah. Okey, mudah je. So dia dekat situ, nanti bila nak mulakan quizzes, pastekan, tampalkan link quizzes tadi tu dalam chat. So budak-budak pun dia akan bersedia dalam tu. Sementara kita nak handle dapatkan kod, so dia dah masuk dalam ruangan join. Tinggal tekan je nombor ni. Nanti budak-budak akan nak join lah. Alright. Lu quizzes ni ambil sebab kita assign yang bahagian link tu kan? Yang assign tu tugasan kalau nak buat dalam GC. Okey. Okey, ni buat live. Live maksudnya real time. Sekarang ni real time. Okey. Masa yang sebenar. Itu sebab tadi saya bila Wani cakap okey macam kontra dengan apa yang saya nak sampaikan. Jadi sebenarnya memang kontra bagi link tu yang tu assign tu. Saya bagi yang tu. Tapi saya tengok pun saya buka yang masa tengah live tu saya buka bahagian library kan dia keluar juga lah nama budak tu naik ke atas tu. Oh, itu assign. Itu bukan live. Istilah live adalah live. Macam tengok bola live. Okey, jadi maknanya bila live real time. Ini adalah real time. Masa yang sebenar. Kita dapat handle, kita dapat tengok budak yang tengah buat sama-sama dengan kita. So ini adalah cara yang kedua. Kalau tadi chat, kalau tak mahir yang ini, kita gunakan chat, tapi kedua-duanya kena sediakan bahan. Cuma beza bahan di dalam quizzes ada banyak. Just ambil tapi kena edit. Tak banyak, sikit. Sebab bahan tu ramai yang dah share, ambil yang bijak lah kan. Jadi quizzes ni lebih mudah sebenarnya untuk kita nak ambil bahan dan lebih interaktif. Okay. Kalau misalnya kata agak penat nak buat yang chat tadi tu, guna yang ni. Yang ni senang. Kita jadi pengulas je. Yang tadi lambat sikit. Okey kot. Pukul 11 dah ni. Ada apa soalan? Ke nak main? Nak start ni? Tak ada dah. Habis dah. Habis dah. Okey. Jadi saya so Fatihah nanti jangan lupa hantar laksa ke sini pula ya. Nak pergi masak tu. Okey, so kalau tak ada soalan saya rasa itu saja perkongsian saya hari ini. Dan itulah, sekiranya bermanfaat, bolehlah share dengan kawan-kawan yang lain. Video ni nanti saya akan share, mungkin saya masuk dalam YouTube ke apa ke kan. Jangan lupa
Share kalau bermanfaat. Macam YouTuber pula. Kalau misal kata ianya bermanfaat lagi, hantarlah pada kawan-kawan dan jangan lupa subscribe. Kalau ia sangat membantu, terima kasih. Alright. Terima kasih Ustaz. Saya je banyak tanya, orang lain semua diam. Mesti you dah mahir semua tu. Bukan, dia orang tu malu nak bertanya. Ni je banyak bertanya sebab tak tahu. Itulah, dia orang tu kebanyakan. Tahu Kak Marini, saya malu. Odok. Aku malu juga. Kau ni je Aku banyak tersesat. Tapi itulah macam yang Azran sebut, pakai monitor besar biar nampak. Kan? Sebab kalau kita tak ada monitor yang besar, susah kita nak pantau dan kita nak handle budak. Kan macam saya sekarang ni kanan kiri sebenarnya seronok. Nampak saya buat quizzes, nampak saya punya murid-murid saya hari ni. Macam itulah kan. Murid aktif betul. Ni memang jadi murid aktif hari ni. Sebenarnya memang macam tu lah, dalam kelas pun ada murid aktif dan ada murid pasif. Tapi untuk mengelakkan murid yang pasif tadi tu, kita buatkan interaktif macam ni. Sama ada guna chat ataupun guna quizzes ataupun platform. Banyak platform sebenarnya. Cuma saya nak share 2 lah. Kalau nak share banyak-banyak nanti lebih sejam. Tapi sebenarnya saya bagi 2 jam hari ni. Jangan lupa link ladap hari ni masuk supaya saya boleh masukkan dalam ladap bagi tambah. Okay. Alhamdulillah dalam grup ni semua selesai ladap kan. Yang penting cerita tahun depan punya cerita. Lupa ada yang markah CPD tu nanti saya bagi tahulah siapa yang tak cukup. Rasanya semua cukup kot. Mata kredit. Okay, kalau tak ada apa-apa, Arios, amigos, terima kasih semua kerana sudi mendengar apa yang saya nak sampaikan, kegembiraan saya hari ini. Kan, saya nak share sebab hari tu masa guru besar tanya saya nak share benda tu tapi yalah miscommunication, dia call, saya call balik tak. So peluang tu saya tak dapat dan saya tak nak ambil masa yang lama malam tu, biarlah. So saya kongsi di sini untuk kawan-kawan saya dalam grup Pendidikan Islam cara untuk handle Gmeet supaya synchronize dengan GC. InsyaAllah. Jadi apapun yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada saya sendiri. So saya akhiri dengan Assalamualaikum. Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Kalau sekolah lain nak masuk boleh tak? Nak isi link. Sekolah lain nak isi link. Ada tu. Isteri dia ada tu. Dia tak masuk dalam saya punya tu lah. Apa dia? Sebab tak masuk dalam sistem saya sebenarnya. Oh ya ke? Tapi boleh tolong dia masukkan dalam e-pembelajaran pun boleh. Okey. Saya sokong. Okey, baik. Tapi kalau nak try boleh juga. Saya sebenarnya dari segi teknikal tu saya tak nak buat. Kalau nak try masuk boleh je. Boleh? Boleh je. Okay. Cuma dari segi sokongan tu kalau dia tak keluar saya tak boleh nak buat apa-apa lah. Okey, baik Ustaz. Alright. Ada persoalan lain? Okay, kalau tak ada, bye. Assalamualaikum. Ya, salam. Terima kasih Ustaz. Bye. Terima kasih Ustaz Ani. Terima kasih Ustaz Ni. Terima kasih Ustaz Ni. Alright. Masih kembali.